Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan karuniaan daripada Allah dapat kita bersama-sama pada malam ini meneruskan lagi muzakarah kita menerusi kitab Munyatul Musalli dan juga kitab Taqribul Ikhwan, yang mana kuliah kita selama ini berjalan seperti biasa, akan tetapi berlainan metodologi sahaja. Biasanya bersemuka, akan tetapi sebelum ni kita buat secara online, live, rakaman menerusi Facebook ataupun channel YouTube di Surau An-Nur, Bandar Puteri Kelang. Maka pada malam ini alhamdulillah, malam ini kita akan sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Munyatul Musalli, di mana kita telah pun sampai pada halaman muka surat 13. Kita telah sampai pada halaman muka surat 13 bagi kitab Jawi pada baris yang ketiga. Muka surat 13 kitab Jawi baris yang ketiga daripada atas. Maka kata pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Katanya, dan pertama-tama orang yang sembahyang maghrib itu ialah terkena kepada Nabi Isa alaihi salam. Bila tu Nabi Isa dia sembahyang maghrib, tak kala dikeluar akan dia akan Nabi Isa oleh Allah Ta'ala antara kaumnya, kaum bagi Nabi Isa alaihi salam. Ini kita masih lagi pada perbicaraan berkaitan dengan hikmah. Hikmah maknanya perkara yang tersirat, yang mana ianya merupakan satu kajian
yang dikeluarkan oleh para ulama. Sungguh pun maknanya perkara ni tidaklah boleh kita nak menjadikan satu hujah yang kuat. Tidak boleh kita nak menjadikan satu pegangan yang kuat, maknanya nisbah. Sembahyang subuh, siapakah yang mula-mula? Sembahyang zuhur, siapakah yang mula-mula? Sembahyang asar, siapakah yang mula-mula? Dan seterusnya. Akan tetapi ulama-ulama, alim ulama kita, dia gali, dia kaji, maknanya dengan dalil-dalil tertentu, dengan perkara-perkara yang munasabah, maknanya dibuat hikmah, perkara yang tersirat daripada kefarduan yang Allah Ta'ala fardukan ke atas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang 5 waktu, ada subuh kerana apa 2 rakaat, sembahyang zuhur kerana apa 4 rakaat, pula pada waktu gelincir matahari. Kemudian asar pula kerana apa 4 rakaat dan waktunya ketika asar. Begitu juga maghrib kerana apa 3 rakaat pada waktu jatuh matahari, dan isyak kerana apa 4 rakaat. Semua ni ialah merupakan maknanya hikmah yang digali oleh para ulama kita. Walaupun begitu, maknanya ianya menjadi satu pengetahuan lah kepada kita. Umpamanya kita kena satu-satu musibah, lalu tu dah kita dapat musibah, tentu ada hikmah dia. Hikmah apa ni aku kena musibah ni? Terkadangnya hikmah ni kita tahu, terkadangnya juga hikmah tadi tu kita tak tahu. Tapi masing-masing boleh gali, masing-masing boleh buat pemikiran sendiri, ataupun boleh buat satu maknanya satu kajian lah. Kerana apa jadi begini pada aku? Masing-masing kemukakan hujah, masing-masing maknanya kemukakan hujah. Begitulah maknanya berkaitan dengan hikmah bilangan-bilangan rakaat ataupun waktu yang ada di fardu sembahyang 5 waktu yang diperwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata pengarang rahimahullahu taala pada pertemuan kita yang lalu, orang yang mula-mula sembahyang subuh iaitulah terkena kepada Nabi Adam alaihi salam. Bukan maknanya Nabi Adam tu sembahyang subuh, tidak. Cuma waktu subuh hak ada sekarang ni, hak kita duk sembahyang waktu subuh tu, dulu ada terjadi satu peristiwa, iaitulah di zaman Nabi Adam alaihi salam. Di waktu subuh itulah maknanya Nabi Adam alaihi salam dia sembahyang 2 rakaat. Dia sembahyang 2 rakaat, tapi dengan kaifiat, dengan cara sebagaimana syariat di zaman Nabi Adam alaihi salam. Tak sama dengan kaifiat ataupun dengan cara, dengan tingkah laku, kelakuan sebagaimana kita sembahyang hak difardukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sama. Cuma solat subuh tu maknanya terjadi di zaman Nabi Adam alaihi salam. Maknanya Nabi Adam alaihi salam dia sembahyang 2 rakaat pada ketika subuh tu. Pada ketika subuh tu, bukan sembahyang Nabi Adam usolli fardhu subhi, tidak. Cuma di waktu tu, di waktu subuh di kita sekarang ni, Nabi Adam alaihi salam dia sembahyang 2 rakaat.
Dia sembahyang 2 rakaat. Rakaat yang pertama maknanya dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari bertukar menjadi cerah. Itu rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua, Nabi Adam alaihissalam dia sembahyang kerana dia syukur hari telah menjadi siang. Kerana ketika mana Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi, daripada syurga dengan hikmah-hikmah tertentu maknanya, lalu tu turunlah Nabi Adam alaihissalam ke bumi pada waktu gelap, pada waktu malam. Maka takutlah Nabi Adam alaihissalam, malam gelap gelita ni, nak cari tak bertemu. Lalu tu tiba-tiba waktu subuh tu hari jadi makin cerah. Dia pun sembahyang 2 rakaat. Rakaat pertama syukur, maknanya kerana lepas daripada gelap. Rakaat yang kedua kerana hari menjadi siang. Tu cerita maknanya hikmah di sembahyang subuh hak kita sembahyang sekarang ni, 2 rakaat pada waktu subuh. Itu ialah hak berlaku di Nabi Adam alaihissalam. Kemudian hak berlaku pula pada solat zuhur hak di kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah pada ketika gelincir matahari ini. Yang mula-mula sembahyang pada waktu tu ialah Nabi Ibrahim alaihissalam yang digelar dengan Khalilullah. Manakala Allah Ta'ala wahyukan ataupun perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menyembelih anak dia, supaya menyembelihkan Nabi Ismail alaihissalam, iaitulah terjadi itu pada ketika gelincir matahari waktu zuhur. Maka atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim ikutlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikut perintah Allah. Kerana dia Nabi lagi rasul. Maka tak kala nak sembelih Nabi Ismail alaihi salam, turun kibas daripada syurga ganti daripada sembelihan Nabi Ismail alaihi salam. Maka selamatlah Nabi Ismail alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim sembahyang sebanyak 4 rakaat. Rakaat yang pertama kerana Nabi Ibrahim syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya kerana tak jadi sembelih Nabi Ismail, selamat anak dia. Rakaat yang kedua kerana Allah Ta'ala hilangkan rasa sedih hati dia, kerana akan meninggal lah, maknanya manakala sembelih anak dia, selamat dia, hilang rasa sedih. 2. Rakaat yang ketiga pula syukur kepada Allah, kerana Allah Ta'ala redha kepada dia, redha kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempatnya, rakaat yang keempat kerana maknanya turun kibas daripada syurga yang merupakan ganti daripada sembelih Nabi Ismail alaihissalam, iaitulah anak bagi baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim sembahyang 4 rakaat dengan cara dia, dengan cara syariat zaman tu. Syariat iaitulah hak syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sembahyang tu bila waktu dia? Iaitulah pada waktu gelincir matahari, iaitulah kalau kita sekarang ni di waktu zuhur. Itu asal usul sejarah sembahyang zuhur. Itu hak digali oleh para ulama. Yang ketiga, sembahyang asar. Maka sembahyang asar ni 4 rakaat. Maka sembahyang asar yang mula-mula sekali yang sembahyang asarnya, iaitulah Nabi Yunus alaihi salam. Bukan sembahyang asar, maaf. Bukan Nabi Yunus sembahyang asar, tapi di waktu asar. Hak di umat Nabi SAW ada terjadi dulu di zaman di zaman Nabi Yunus tu, dia sembahyang di waktu asar 4 rakaat. Kerana apa?
kerana dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perut ikan nun. Yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam ditelan oleh ikan nun, lalu tu duduk berapa lama di dalam perut tadi, kalau tak silap 40 hari berada dalam perut ikan nun, maka dikeluarkan oleh ikan nun. Setelah itu maknanya maka sembahyanglah Nabi Yunus alaihissalam tadi rakaat yang pertama kerana dia syukur. Maknanya dia syukur tak berada di dalam air lagi. Yang kedua, dia syukur kerana sudah cerah. Yang ketiga, dia syukur kerana keluar daripada perut ikan. Yang keempat, dia syukur kerana dia tadi tu berada di dalam rasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran daripada dia seru umat dia, dia seru kaum dia supaya mentauhidkan Allah. Tiba-tiba mereka tadi tidak mengindahkan seruan dakwah Nabi Yunus alaihissalam, membuatkan Nabi Yunus tadi rasa kecil hati, dia pun meninggalkan kaumnya pada zaman tersebut. Tu dia sembahyang 4 rakaat di waktu asar. Jadi waktu asar yang mula-mulanya iaitulah Nabi Yunus alaihi salam. Lalu tu pada malam ni kata pengarang rahimahullahu taala, dan pertama-tama orang yang sembahyang maghrib itu, sembahyang maghrib pula. Dan pertama-tama yakni orang yang mula-mula sekali sembahyang maghrib. Bukan sembahyang maghrib, tapi sembahyang pada waktu hak maghrib di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Iaitulah Nabi Isa alaihi salam. Orang yang mula-mula sembahyang 3 rakaat, hak sebagaimana kita sembahyang di sembahyang maghrib ni pada waktu ni iaitulah Nabi Isa alaihi salam lah orang yang mula-mula sekali. Nabi Isa alaihi salam. Jadi bila tu Nabi Isa alaihi salam dia sembahyang maghrib ni, tak kalau dikeluarkan akan dia akan Nabi Isa. Manakala Allah Taala keluarkan, tak kalau dikeluarkan akan dia akan Nabi Isa, yakni oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala keluarkan, bebaskan maknanya antara kaumnya, kaum bagi Nabi Isa alaihi salam, iaitulah kaum Nabi Isa terkena kepada Bani Israel. Manakala dia selamat daripada kaum dia, ketika itulah Nabi Isa alaihi salam dia sembahyang 3 rakaat hak di waktu maghrib sebagaimana di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Dan adalah yang demikian itu, demikian sembahyang Nabi Isa tadi tu pada ketika jatuh matahari. Ni pada ketika jatuh matahari, yakni pada masuk waktu maghrib hak sekarang ni di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sembahyang ketika tu Nabi Isa alaihi salam. Dia sembahyang sebanyak 3 rakaat. Tapi sembahyang dengan tata cara, kaifiat, kelakuan, tingkah laku syariat Nabi Isa alaihi salam. Macam mana? Wallahu a'lam. Tapi dia sembahyang begitu. Lalu tu dah dia sembahyang 3 rakaat tu, maka pertama daripada sembahyang tadi tu hak 3 rakaat tu, maknanya rakaat yang pertama, dah 3 rakaat yang pertama supaya menafikan bagi ketuhanan daripada yang lain daripada Allah. Sembahyang Nabi Isa alaihissalam pada rakaat yang pertama dia nak menafikan. Sembahyang Nabi Isa tu rakaat hak pertama ni dia nak menafikan, dia nak menolak
akan ketuhanan, yakni akan jadi Tuhan daripada yang lain daripada Allah. Itu rakaat yang pertama. Nak tolak jadi Tuhan hak selain daripada Allah tak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kisah dia macam mana? Nanti lagi akan datang. Itu rakaat yang pertama. Dan kedua, yakni rakaat yang kedua, dah 3 rakaat. Rakaat yang kedua, sembahyang Nabi Isa alaihi salam tadi tu, pada ketika jatuh matahari hak maghrib di zaman kita ni. Rakaat yang kedua bagi menafikan, nak menolak tuhmah, nak menolak tuduhan ataupun sangka jahat daripada ibunya, ibu bagi Nabi Isa alaihi salam, iaitulah Sayyidatuna Maryam. Tuduhan tuhmah tadi tu, orang tuduh apa? Daripada dituduh oleh kaumnya, kaum bagi Nabi Isa, iaitulah dituduh selaku penzina. Tu orang tuduh, kaum dia tuduh kepada Sayyidatuna Maryam, ibu Nabi Isa alaihi salam ni, ialah perempuan yang tak baik, perempuan yang penzina kerana melahirkan Nabi Isa tanpa mempunyai seorang bapa. Tu rakaat yang kedua, nak nafi hak tu, nak tolak hak tu. Dan yang ketiganya, yang ketiga daripada sembahyang Nabi Isa alaihi salam hak 3 rakaat pada ketika jatuh matahari tadi tu. Rakaat yang ketiganya kerana memberi bekah akan ketuhanan itu bagi Allah jua. Apa makna? Yakni kerana nak mengisbatkan. Kalau tak tanda, hak ni tak faham. Kerana nak mengisbatkan, nak menetapkan bahawa yang boleh menjadikan, yang boleh meniadakan, yang boleh nak buat sesuatu perkara ni, hak boleh beri bekah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Orang lain tak boleh. Itu rakaat yang ketiga hak disembahyangkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi rakaat yang pertama Nabi Isa sembahyang ni, hak maghrib ni, rakaat yang pertama kerana nak tolak, nak menolak selain daripada Allah Ta'ala, tak ada dah Tuhan, hanya Allah sahaja Tuhan. Rakaat yang kedua hak sembahyang Nabi Isa kerana nak tolak tuhmahan, tuduhan bahawasanya Sayyidatuna Maryam ni ialah perempuan yang tidak baik. Rakaat yang ketiga kerana nak menyatakan, nak mengakui, nak mengisbatkan bahawasanya segala serba-serbi hak berlaku ni hanya Allah Ta'ala sahaja yang berkuasa. Menjadikan Allah Ta'ala sahaja yang kuasa. Nak mematikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang berkuasa. Orang lain tidak ada kuasa. Itu rakaat yang ketiga. Jadi kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Maryam. Cerita ni, cerita Nabi Isa ni dicerita di dalam surah Maryam. Maknanya kisah Nabi Isa dilahirkan oleh Sayyidatuna Maryam tadi. Yang mana Maryam ni ayahnya bernama Imran. Imran ayah kepada Maryam. Dan ibu kepada Maryam namanya Hannah. Hannah. Jadi Hannah isteri kepada Imran. Imran ayah kepada Maryam, ibu kepada Maryam iaitulah Hannah. Jadi mereka ni adalah orang-orang yang baik, keluarga-keluarga yang baik. Maka pada satu ketika, manakala Hannah tadi mengandungkan seorang anak, Hannah dia bernazar. Dia bernazar bahawasanya kandungan hak ada dalam perut aku ni, aku nak jadikan dia ni khidmat kepada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ada dah tika tu. Baitul Maqdis ni rasa-rasanya kalau tak silap dijadikan ataupun dibina pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam kalau tak silap. Tempat ibadat para nabi hak terdahulu di Baitul Maqdis tu.
Hak sekarang ni duk berebut ni, Yahudi dengan orang Islam duk berebut Baitul Maqdis, nak kepada Baitul Maqdis ni. Maka manakala ibunya bernama Hannah bernazar, manakala anak dalam kandungan ni aku nak jadikan dia sebagai ahli khidmah kepada Baitul Maqdis. Nak jadi khidmat kepada Baitul Maqdis. Tiba-tiba keluarnya ialah perempuan. Kena kepada ibu Nabi Isa alaihissalam, iaitulah Sayyidatuna Maryam tadi. Keluarlah Maryam. Perempuan rupa-rupanya. Ingat-ingat lelaki. Lalu tu oleh yang demikian kerana sudah bernazar, letaklah di Baitul Maqdis tadi. Letak situ, letak di Baitul Maqdis. Dialah hak jung khidmat Sayyidatuna Maryam ni lah hak khidmat duk buat ibadat dalam Baitul Maqdis, tak keluar-keluar. Makanan pun diberikan oleh maknanya bapa saudaranya, iaitulah Nabi Zakaria alaihi salam. Orang lain tak boleh nak masuk. Semua tak boleh nak masuk. Hanya hak boleh bertemunya pak saudara dia, iaitulah Nabi Zakaria alaihi salam. Tu Nabi Zakaria lah hak bagi makanan terkadangnya, tapi banyaknya makanan turun daripada syurga. Tu wali. Maryam ni ialah wali Allah, kekasih Allah. Kerana Nabi tidak ada daripada kalangan perempuan, hanya Nabi-Nabi ni lelaki saja. Maka Sayyidatuna Maryam ni kekasih Allah Subhanahu wa taala, banyak buat ibadat. Maka pada satu ketika dalam hal dia duk buat ibadat tu, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril alaihi salam, diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala temu dengan Sayyidatuna Maryam, menyatakan bahawasanya, hei Maryam, kamu akan mengandungkan seorang budak, seorang bayi lelaki yang mana dia ni akan menjadi nabi lagi rasul. Diceritakan di dalam Al-Quran. Mari malaikat Jibril dalam rupa lelaki. Kerana malaikat dia tidak akan berupa dengan rupa perempuan, dia tidak akan berupa. Tapi dia datang dengan berupa manusia. Ikutlah di nabi-nabi mana pun malaikat dia akan berupa dengan rupa manusia tetapi lelaki. Bukan bermakna malaikat itu lelaki. Sebab itulah dalam akidah, dalam pegangan, siapa-siapa yang beriktikad malaikat ni ialah perempuan, kufur. Ijma' ulama. Siapa yang beriktikad dia pegang malaikat-malaikat ni perempuan. Sebab apa? Sebab ada ta marbutah. Belajar bahasa Arab, bila ta marbutah di belakang, alamat dia tanda perempuan. Malaikatun, tun belakang tu alamat perempuan. Oh, perempuan, kufur, kafir. Ijma' ulama, siapa yang i'tiqad malaikat itu ialah perempuan, kafir, kufur, murtad. Maknanya ijma' ulama, i'tiqad malaikat tu perempuan. Sebab apa? Kerana dinaskan di dalam Al-Quran, orang Yahudi mereka itu i'tiqad bahawasanya malaikat tu ialah anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana tu, kalaulah siapa-siapa i'tiqad malaikat tu perempuan, kufur ijma' ulama, kerana ada di dalam Al-Quran cerita berkaitan pegangan malaikat ni perempuan, iaitulah puak-puak Yahudi. Adapun di dalam Al-Quran tak cerita tentang pegangan yang mengatakan malaikat tu ialah lelaki. Tetapi Quran menceritakan malaikat ada berupa dengan rupa lelaki. Maka oleh yang demikian, siapa yang i'tiqad malaikat ni ialah lelaki, maka khilaf di kalangan ulama. Setengah kata kufur juga, kafir juga, keluar juga daripada iman yang betul, keluar juga daripada iman, tercabut iman orang tadi, keluar daripada Islam, keluar daripada golongan orang yang beriman kepada Allah. Mereka yang i'tiqad malaikat tu ialah lelaki. Walau bagaimanapun, ada pendapat yang satu lagi kata tak kufur, tapi berdosa besar, fasik, wajib bertaubat, kerana pegangan ni pegangan yang salah.
Wajib bertaubat kepada Allah. Dosa besar siapa yang i'tiqad malaikat tu ialah lelaki. Ni ada dalam cerita ni. Maknanya malaikat mari dalam rupa lelaki di dalam Al-Quran ni berupa bukan malaikat tu ialah lelaki. Dia berupa dalam rupa lelaki. Takutlah Sayyidatuna Maryam tadi. Siapa ni boleh masuk dalam bilik aku ni? Kalau kamu takut kepada Allah, keluar kamu. Maka Sayyidatuna Maryam pun kata begitu. Maka malaikat Jibril alaihi salam kata, aku ialah utusan Allah nak menyampaikan cerita bahawasanya kamu akan melahirkan anak lelaki. Maka pada ketika itu Sayyidatuna Maryam kata kepada malaikat Jibril, walam yamsasni basharun walam aku baghiyah. Hei Jibril, macam mana aku nak melahirkan anak sedangkan aku ni tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki dan aku bukan maknanya perempuan hak berada di jalan-jalanan, tidak. Aku bukan perempuan yang tidak baik, aku perempuan yang baik. Macam mana aku nak mengandung? Macam mana aku nak mengandungkan anak lelaki? Maka kata malaikat Jibril alaihi salam, semua ini telah ditetapkan qada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia redalah dengan ketentuan Allah taala tadi. Maka mengandunglah Sayyidatuna Maryam dalam masa yang lama 9 bulan maknanya. Lalu tu Allah Taala cerita cara di manakah Sayyidatuna Maryam beranak di sebuah pohon tamar dan sebagainya. Maka akhir-akhir keluarlah Nabi Isa alaihi salam dalam keadaan bayi. Manakala keluar itulah fitnah muncul bermacam-macam. Ni mari daripada mana ni anak ni? Maryam ni jahat ni. Ni Maryam ni penzina ni. Ni Maryam ni kaki lelaki ni dan sebagainya ni. Apakah macam-macam lah tohmahan yang dilontarkan kepada Sayyidatuna Maryam tadi. Maka Sayyidatuna Maryam pun isyaratkan kepada bayi tadi, iaitulah Nabi Isa alaihissalam. Tiba-tiba maknanya berlakulah percakapan di usia masih lagi merah-merah ni, iaitulah Nabi Isa alaihissalam mengatakan, inni abdullah, aku ialah hamba Allah, ataniyal kitab, aku diutuhkan oleh Allah dengan diberikan kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan aku ialah sebagai seorang nabi. Sehinggalah besar Nabi Isa alaihissalam. Maka manakala besar Nabi Isa alaihissalam, ada mukjizat pula Nabi Isa alaihissalam. Boleh mematikan, boleh menghidupkan. Macam-macam pula maknanya pegangan-pegangan kaum dia. Di sinilah keluarnya 4 firqah di zaman Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama nama dia Yaqubiyah. Apa tu Yaqubiyah? Mereka berpegang bahawasanya Nabi Isa alaihissalam ialah Tuhan yang turun ke bumi. Ini puak-puak Yaqubiyah. Ini di zaman Nabi Isa. Yang kedua, keluarnya puak-puak pula Nasturiyah. Keluar firqah nama dia Nasturiyah. Yang mana puak-puak ni mereka berpegang bahawasanya Nabi Isa ialah anak bagi Allah. Nabi Isa ni anak bagi Allah. Kerana apa? Kerana Nabi Isa lahir tanpa mempunyai seorang bapa. Hanya ada mak saja. Pak tak ada, ayah tak ada. Anak Allah dah. Ini puak-puak Nasturiyah. Keluar firqah yang ketiga Nasrani. Jadi puak-puak Nasrani ni yang dikatakan dengan 3 Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan Nabi Isa, Tuhan Maryam. Ini dia panggil Trinity, apalah tak tahulah. Itu 3 firqah tadi. Firqah yang keempat iaitulah firqah puak-puak yang beriman, yang beriktikad bahawa Nabi Musa, Nabi Isa ni ialah utusan Rasul daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman pada ketika itu. Hak tak beriman keluar 3 firqah. Maka oleh yang demikian Nabi Isa sembahyang 3 rakaat tadi. Rakaat yang pertama nak menolak maknanya tak ada Tuhan, hanya Allah sahaja.
Kerana mereka tadi duk dakwa Nabi Isa tu Tuhan. Duk dakwa Nabi Isa ni ialah Allah. Duk dakwa Tuhan tu ada 3. Allah, Isa, Maryam. Tak ada. Hanya Allah Ta'ala saja. Itu rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua, nak menafikan bahawasanya ibu Nabi Isa ni ialah penzina. Tak. Dia ialah orang yang baik, Maryam ni. Rakaat yang ketiga pula, nak menyatakan bahawasanya semua hak terjadi ni Allah yang berkuasa. Nabi Isa lahir tanpa ayah, Allah yang berkuasa. Semuanya ialah kekuasaan ataupun ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu ialah sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib yang pertama-tama sekali sembahyang ialah Nabi Isa alaihi salam. Habis itu. Kerana inilah yakni kerana rakaat yang pertama menafikan ketuhanan lain daripada Allah. Kerana inilah rakaat yang kedua tu menafikan tahmah daripada zina. Dan rakaat yang ketiga mengisbatkan hanya Allah sahaja Tuhan. Kerana inilah 2 rakaat yang dahulu itu, rakaat pertama, rakaat yang kedua, berhubung kedua-duanya, kedua-dua bagi rakaat dia berhimpun. Dan yang ketiga, rakaat yang ketiga tu pula tunggal, bukan tinggal tu, tunggal sendirinya sendiri rakaat yang ketiga. Rakaat yang 1 dan 2. Kan kita sembahyang maghrib 3 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua ada gu. Barulah tahiyat awal ada gu. Rakaat yang ketiga tak ada gu. Rakaat yang keempat, mana rakaat yang keempat? Tak ada. Tunggal sendirian. Sebab apa tu hikmahnya dikaji oleh ulama? Kerana rakaat yang pertama, yang kedua nak menafikan tadi, menafikan tak ada Tuhan, hanya Allah. Nak menafikan bahawasanya Sayyidatuna Maryam bukan perempuan yang tidak baik, tapi perempuan yang baik. Nak menafikan itu rakaat yang pertama, rakaat yang kedua. Adapun rakaat yang ketiga bersendiri. Kerana apa? Kerana nak mengisbatkan, nak menetapkan bahawasanya Allah sahaja yang memberi berkah. 2 rakaat menafikan, rakaat yang ketiga mengisbatkan. Itu kata ulama, hak dikaji oleh para ulama, hikmah 3 rakaat sembahyang maghrib. Habis itu. Satu lagi. Kita habis satu lagi. Ni takribul ikhwan, kita baca lepas raya lah. Ni nak puasa dah. Kita baca musalli sikit lagi. Dan pertama-tama orang yang sembahyang isyak. Siapa pula orang yang sembahyang isyak hak pertama-tama sekali? Iaitulah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa orang yang mula-mula sekali sembahyang isyak. Bukan sembahyang isyak hak lah ni, cuma pada waktu isyak. Sembahyang ni yang diperlakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Bila tu? Ketika nak azan dulu kah? Azan dulu. Boleh ke 10 minit lagi? Nanti selepas azan. Boleh ke?
محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت محمد النسينة والفضيلة والشفاء والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. قال المؤلف رحمه الله تعالى, dan pertama-tama orang yang sembahyang Isya itu ialah Nabi Musa alaihi salam. Bila tu berlaku tu? Ketika sesak, yakni ketika Nabi Musa alaihi salam dia sesak jalan waktu keluar ia Nabi Musa nak keluar daripada Madian, yakni bersama-sama dengan anak isteri-isteri dia. Dialah orang yang mula-mula sembahyang Isya, iaitu Nabi Musa alaihi salam. Dan adalah pada ketika sesak jalan tu, di dalam duka cita isterinya. Ketika mana Nabi Musa sesak jalan ni, ceritanya boleh lihat di dalam surah Taha. Cerita ni kena tengok dalam tafsiran surah Taha pada ayat yang ke-9 dan seterusnya. Cuma ringkas saja. Tak ada dah. Jadi dalam surah tersebut duk cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Di mana Nabi Musa alaihi salam dia berada di Madian. Madian ni ialah tempat dia berkahwin dengan anak Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib ni bapa mertua kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Syuaib ada anak perempuan nama dia Saifurah. Saifurah nama dia. Maka berkahwinlah Nabi Musa dengan Saifurah tadi. Saifurah ni merupakan anak kepada Nabi Syuaib alaihi salam. Maka oleh kerana dia ni orang Mesir, Nabi Musa ni, lalu tu dia minta izin lah dengan Nabi Syuaib, aku nak balik. Maknanya anak anda nak pulang ke Mesir balik. Nak bertemu dengan saudara dia, abang dia, iaitulah Nabi Harun alaihi salam. Nak bertemu dengan Nabi Harun, rindu dah kepada abang dia, Nabi Musa tadi tu. Maka diizinkan oleh Nabi Syuaib, tapi bawalah isteri-isteri kamu ni, anak-anak kamu ni. Dia ada anak dah ketika tu. Maka pada perjalanan nak balik ke Mesir daripada Madian. Madian ni kalau tak silap di Jordan, gitulah lebih kurang di Urdun. Jordan lah boleh jadi Madian ni, ataupun kena tengok di peta balik.
Jadi manakala dia nak pulang tu bersama-sama dengan isteri dia, anak-anak dia, kebetulan isteri dia tu mengandung satu lagi. Saipurah tadi tu mengandung seorang lagi yang berada dalam kandungan, hampir nak beranak dah. Lalu tu pulanglah. Maka dalam perjalanan nak pulang tu nyo sesak. Tak ingat muka lama dah. Tinggal di Madian tadi tu lama dah. Ni rindu kepada abang dia ni, dia nak baliklah ke Mesir. Maka dalam perjalanan nak balik dah lama jalan, lupa dah, sesak. Manakala sesak itulah tiba-tiba terlihat pada satu bukit, iaitulah Bukit Tursina, ada api menyala-nyala. Boleh jadi ada orang kat sini ni. Nak pergi tanyalah. Kalau tak ada orang pun nak ambil api kerana musim sejuk pada ketika tu. Musim sejuk, nak ambil api boleh panah-panah badan dan sebagainya. Naiklah ke Bukit Tursina. Lalu tu ketika itulah Allah berdialog dengan Nabi Musa kali yang pertama. Dilantik Nabi Musa jadi Nabi dan Rasul pada ketika tu. Bercakaplah, berdialoglah Allah dengan Nabi Musa alaihi salam. Bukan Allah Ta'ala duduk di Bukit Tursina, tapi di sanalah tempat Nabi Musa bercakap dengan Allah. Sebagaimana peristiwa Isra' dan Mi'raj, bukan Allah berada di langit, bukan Allah berada di Arash, tapi di sanalah tempat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah. Tempat bagi Nabi Muhammad ni pun sama, tempat bagi Nabi Musa berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Musa agar Nabi Musa pergi berdakwah kepada Fir'aun. Di sana Allah Ta'ala perintah pada Nabi Musa, mu kena pergi dakwah, seru Fir'aun supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu peristiwa hak di Bukit Tursina, hak dalam perjalanan nak balik ke Mesir, Nabi Musa bersama-sama dengan anak-anak isteri dia. Jadi pada ketika itu, pada ketika sesak jalan tu, Nabi Musa dalam duka cita isterinya, yakni duduk dalam susah hati isteri dia nak beranak ni. Ni dalam keadaan sesak ni. Aduh, isteri aku nak beranak ni pada ketika ni. Begitu. Dan duka cita Harun saudaranya. Dan Nabi Musa tadi duduk dalam teringat kepada Nabi Harun, rindu kepada Nabi Harun. Ni sesak jalan ni. Aduh, lama lagi lah nak bertemu dengan saudara dia Harun. Aku rindu dah ni kepada Harun, saudara dia, abang dia ni. Dan duka cita seteru bagi Nabi Musa, iaitulah Fir'aun. Dalam duduk sesak tu, duduk serabut kepada Fir'aun. Aduh, kena hadap Fir'aun pula di Mesir ni. Dan duka cita beberapa anaknya, anak bagi Nabi Musa. Duduk susah hati kepada anak-anak dia hak lain pula. Nak makan apa lah ni? Duduk sesak jalan, tengah jalan ni. Pada ketika itulah maka dilepaskan oleh Allah Ta'ala daripada demikian itu, demikian segala duka cita di Nabi Musa AS tadi, sekaliannya dengan janjian Allah yang sebenar. Maka Allah Ta'ala melepaskan segala duka cita tadi, yang mana Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada yang demikian itu, demikian terjadi peristiwa tadi tu pada waktu Isyak yang akhir. Pada waktu Isyak hak tengah malam dah, gelap dah. Waktu Isyak hak yang terakhir. Maka pada ketika itu sembahyang ia Nabi Musa 4 rakaat. Sembahyanglah Nabi Musa 4 rakaat. Yang pertama, syukur akan Allah Ta'ala daripada segala duka cita yang 4 itu. Dia sembahyang 4 rakaat sebab duka cita 4 tadi. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis kat situ. Dan pada riwayat yang lain, ada cerita hak lain daripada ulama bahawasanya subuh itu, sembahyang subuh tu bagi Nabi Adam, dan Zuhur bagi Nabi Daud, dan Asar bagi Nabi Sulaiman, dan Maghrib bagi Nabi Yaqub, dan Isyak
bagi Nabi Yunus. Ada riwayat pendapat yang lain, hikmah sembahyang subuh Nabi Adam, hikmah sembahyang zuhur sebab sembahyang Nabi Daud, hikmah sembahyang asar sebab sembahyang Nabi Sulaiman, hikmah sembahyang maghrib sebab bagi Nabi Yakub, hikmah sembahyang isyak sebab bagi Nabi Yunus. Di sini ada bermacam-macam pandangan ulama. Habis kat situ tu ialah sejarah ataupun asal usul cerita tentang sembahyang, hak kita sembahyang 5 waktu ni. Dan ketahui olehmu bahawasanya umpama sembahyang itu, wallahu a'lam wa ilmuhu atam, jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak, minta maaf kerana ambil masa sikit.